Rentasan berita edisi 973, saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama malam ini. Kemenangan sentiasa berpihak kepada kebenaran. SPRM sewajarnya diletakkan di bawah Parlimen. UMNO hilang penasihat utama. Speaker tiada pendirian jitu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mahkamah Rayuan Putrajaya kemarin sebulat suara menolak rayuan Masri bin Cik Yusof terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Kota Baru, Datuk Ahmad Bacir pada 26 Jun 2018 yang telah membenarkan saman dan tuntutan Datuk Husam Musa susulan satu tulisan berunsur fitnah di Facebook. Masri melalui akaun Facebook miliknya pada 27 Oktober 2015 menyiarkan gambar dan tulisan yang menuduh Husam secara salah memberikan kepada sebuah syarikat tanah seluas 414.37 hektar. Peguam yang mewakili Husam, Muhammad Faiz Fazil, memetik tulisan yang memfitnah tersebut. Antara lain berbunyi, sahaja aku faraidkan tanah 414.37 hektar kepada Akademi Pembangunan Keluarga Bahagia Berhad atau APKB. Husam menafikan tuduhan tersebut. Dalam penghakiman ringkas panel 3 hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada Datuk Suraya binti Osman, Datuk Lee Heng Chiong dan Datuk Indra Muhammad Sufian bin Tan Sri Abdul Razak memutuskan bahawa Husam telah berjaya membuktikan tulisan Facebook tersebut satu fitnah. Masri telah gagal membuktikan 3 pembelaan yang dibangkitkan, iaitu justifikasi, ulasan saksama dan pelindungan bersyarat. Oleh demikian, keputusan Mahkamah Tinggi Kota Baru tersebut dikekalkan, kata Faiz dalam satu kenyataan. Masri ketika membuat hantaran di Facebook tersebut adalah ahli jawatan kuasa PAS kawasan Ketere dan anggota Dewan Ulama PAS Kelantan. Beliau juga adalah seorang guru agama di sebuah sekolah agama di Kelantan. Jumlah ganti rugi yang telah ditaksir Mahkamah Tinggi Kota Baru pada 10 Februari 2021 lalu yang perlu dibayar oleh Masri kepada Husam adalah sebanyak RM150,000. Jumlah ganti rugi ini kekal kerana tiada rayuan yang difailkan Masri. Kos rayuan hari ini ditetapkan sebanyak RM15,000. Kos sebelum ini ditetapkan Mahkamah Tinggi Kota Baru sebanyak RM10,000 dan RM5,000. Itulah tindakan yang wajar diambil ke atas kaki fitnah yang sering berteriak kononnya Pakatan Harapan yang memfitnah mereka. Sebelum itu, pada 8 September lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Kota Baru, Datuk Roslan Abu Bakar, menganugerahkan ganti rugi dan kos berjumlah RM206,000 kepada Husam dalam kes saman fitnah terhadap Datuk Dr. Wan Zawawi Wan Ismail, bekas Ketua Eksekutif Kumpulan Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan atau PKINK. Menurut Peguam Husam Hisham Fauzi dan Alawi Abdul Rashid, mahkamah menetapkan keputusan itu selepas meneliti dan mempertimbangkan hujahan bertulis kedua-dua pihak. Pada 26 Jun 2019, Husam menang kes saman fitnah terhadap Wan Zawawi berkaitan penyiaran tulisan di akaun Facebook beliau. Wan Zawawi di dalam status Facebooknya menuduh bahawa Amanah Negeri Kelantan menerima duit daripada seorang tauke judi dari parti DAP untuk digunakan bagi menjatuhkan kerajaan PAS Kelantan dengan gambar Husam bersama tulisan tersebut. Beliau pada masa berkenaan merupakan ahli lajnah politik dan pilihan raya PAS Kelantan. Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kota Baru, Datuk Wan Ahmad Farid bin Wan Saleh, ketika membacakan keputusan kes menyatakan bahawa plaintiff yakni Husam telah berjaya membuktikan kesnya dan memenuhi kriteria kes fitnah. Sehubungan dengan itu, beliau memerintahkan agar Wan Zawawi membayar ganti rugi dengan jumlah yang akan ditaksirkan oleh mahkamah, menarik balik artikel berkenaan, menyiarkan permohonan maaf kepada Husam di akhbar nasional selama 1 hari dan membayar kos perbicaraan sebanyak RM50,000. Mahkamah juga mengeluarkan perintah tegahan injuksi terhadap Zawawi daripada mengeluarkan apa-apa pernyataan fitnah terhadap Husam lagi. PAS menyerang Amanah dengan dakwaan bahawa parti itu ditaja oleh tauke judi dari DAP. Sehingga ke hari ini, walaupun mahkamah telah membuktikan serangan PAS itu adalah fitnah,
Penyokong PAS masih menggelarkan amanah sebagai pandap. Pepatah Turki menyebut ikan busuk mula dari kepala. Kebenaran akan sentiasa menang, tegas Husam. Justice and truth will always prevail, never surrender, ujar Faiz. Maksudnya keadilan dan kebenaran itu pasti. Jangan pernah menyerah kalah. Pihak polis sudah membuka kertas siasatan berhubung dengan kehilangan. Barangan kes membabitkan wang tunai 6 juta dolar Amerika, kira-kira 24 juta ringgit Malaysia yang dikendalikan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM. Siasatan oleh polis telah dibuat dan dibuka, tetapi saya tidak dengar siasatan dalaman yang dibuat oleh pihak SPRM, kata Menteri Dalam Negeri KDN Datuk Seri Hamzah Zainuddin ketika menjawab pencelahan oleh Ahli Parlimen Pakatan Harapan Puchong Gobin Singh Dio. Dalam pencelahan itu, Gobin meminta KDN menjalankan siasatan terhadap pegawai kanan di SPRM, termasuk merehatkan Ketua SPRM Datuk Seri Azam Baki. Kita tidak mahu pegawai kanan yang masih dalam kedudukan mendapat ancaman dan tekanan saksi SPRM. Bukankah perlu direhatkan supaya siasatan ini perlu dipercepatkan, tegas beliau. Hamzah berkata beliau akan mengambil maklum cadangan Gobin supaya perkara tersebut dilakukan. Biar kita buat sedikit siasatan supaya kita boleh ambil keputusan seterusnya. Demikian jawapan menteri setelah tular berita kehilangan barang kes yang membabitkan wang tunai 6 juta dolar Amerika tersebut. Membabitkan seorang bekas ketua jabatan SPRM dan beliau perlu digantung tugas dalam tempoh siasatan tersebut. Pelbagai pihak mendesak Azam Baki harus bertanggungjawab di atas dakwaan salah guna kuasa dan perlu berundur atau berehat seketika sepanjang proses siasatan berlangsung bagi memastikan siasatan telus dilaksanakan demi mencari sebuah kebenaran. 3 pegawai SPRM telah ditangkap atas dakwaan penyelewengan berhubung kes melibatkan bekas Ketua Pengarah Badan Perisikan Luar Malaysia atau MEIO Datuk Hasanah Abdul Hamid. Transparency International atau TIM dalam kenyataannya yang petik berkata kesalahan menyalahgunakan harta yang diamanahkan kepada penjawat awam secara jelas berada di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan Pecah Amanah Jenayah oleh pejabat awam atau ejen dan tertakluk kepada bidang kuasa Polis Diraja Malaysia PDRM. TIM juga menyatakan pihaknya bersama masyarakat sivil sudah lama menganjurkan supaya SPRM dijadikan Suruhanjaya Perlembagaan yang dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Parlimen, bukan kepada Menteri Kabinet. Menurut TIM, dengan cara itu pengawasan yang lebih meluas dan bebas dapat dibuat terhadap SPRM. TIM berpendapat kejadian seperti itu mungkin bukan kes terpencil dan kebocoran sedemikian jika tidak ditangani dengan cukup dan pantas akan memberi mesej yang salah kepada masyarakat tempatan dan antarabangsa. Terdahulu TIM mengalu-alukan dan memuji kerjasama antara kerajaan dan Pakatan Harapan di Parlimen melalui Memorandum Persefahaman MOU yang ditandatangani pada 13 September 2021 untuk membantu proses memulihkan ekonomi dan reformasi Parlimen di Malaysia. Bagaimanapun, di sebalik harapan bahawa niat dan iktikad baik para penggubal undang-undang dari kedua-dua belah pihak akan berlaku dalam beberapa bulan akan datang, Presiden TIM Muhammad Mohan melahirkan kekecewaannya kerana 3 bidang pembaharuan utama yang telah diketengahkan dalam Pelan Anti Rasuah Nasional NACP dan pelbagai kenyataan dari ahli parlimen dan NGO dalam beberapa bulan terakhir ini tidak terkandung dalam MOU itu, iaitu pertama, Akta Pembiayaan Politik, kedua, pemisahan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya, dan ketiga, penubuhan SPRM yang akan melapor secara telus ke Parlimen dan Ketua Pesuruhjaya dilantik oleh Parlimen. Rakyat berhak mendapat sebuah Suruhanjaya yang bebas dan pendakwa raya yang cekap untuk mencegah rasuah dan sebuah parlimen profesional yang berintegriti, kata TIM dalam satu kenyataan. Mengapakah perkara yang amat penting ini tercicir dari MOU itu? Perkara ini turut menarik perhatian Timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional Muhammad Taqiyuddin Cik Man. Dalam kenyataannya, beliau berkata Pakatan Harapan sejak dari awal meletakkan asas kepada perjuangan menentang rasuah dan korupsi. Justru langkah yang lebih terkedepan dalam membanteras masalah ini perlu digerakkan. Beliau mengingatkan bahawa perkara ini tercatat dalam buku harapan janji yang ke-14.
Mereformasi SPRM dan memperkasa usaha membanteras rasuah. Pemuda Amanah menggesa agar usaha mereformasi SPRM ini menjadi perhatian serius dan perlu dimasukkan sebagai item tambahan dalam MOU Kerajaan Pakatan Harapan. Kami juga menggesa agar masalah rasuah dan korupsi yang semakin membarah ini perlu dibanteras segera dan usaha ke arahnya wajar dibuat sekarang dengan meletakkan SPRM di bawah penyeliaan Parlimen, katanya. Dalam hubungan ini, jom channel melihat kenyataan Menteri KDN biar kita buat sedikit siasatan kurang meyakinkan berbanding dengan tahap betapa tercemarnya nama baik negara akibat berita yang tersebar melibatkan integriti SPRM. Adakah kepercayaan negara luar dan pelabur yang diharap akan membantu memulihkan ekonomi dan kehidupan rakyat keseluruhannya akan meningkat jika sekiranya komitmen pemimpin kerajaan terhadap isu integriti seperti setengah masak sahaja? Pemimpin veteran UMNO Tan Sri Tengku Razali Hamzah meletakkan jawatan sebagai pengerusi Lembaga Jemaah Penasihat Parti Melayu terbesar UMNO. Beliau dilaporkan menyerahkan surat peletakan jawatan tersebut kepada Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pada Isnin lalu. Surat yang tular itu, beliau mempersoalkan kewajarannya terus menjalinkan kerjasama dengan Bersatu pimpinan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Perhimpunan Agung UMNO 2020 telah meluluskan sebulat suara usul untuk memutus sebarang hubungan dengan Parti Bersatu, tetapi usul itu telah mengambil masa untuk dilaksanakan, katanya di awal surat tersebut. Beliau jelas menyatakan kekecewaannya apabila Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob masih mengekalkan mereka yang berada di dalam kerajaan yang gagal, iaitu Perikatan Nasional. Sudah tentu pimpinan yang dipilih dan anggota kerajaan yang mengganti kerajaan gagal telah direstui oleh pimpinan UMNO, walaupun rata-rata orang ramai dan akar umbi menzahirkan kekecewaan mereka kerana hampir semua jawatan dipenuhi oleh mereka dari kerajaan gagal, ujarnya. Ayat ini menunjukkan beliau tidak menghadkan kecamannya kepada Bersatu sahaja, tetapi termasuk juga menteri dan timbalan menteri PAS dan GPS. Bolehkah mereka ini bantu parti kita tebus kekalahan kita dalam PRU 14 dan akhiri parlimen yang tergantung? Bolehkah kita bergantung harap kepada mereka ini memberi kemenangan kepada parti kita dalam PRU 15 nanti? Soal beliau. UMNO telah memeterai ta'awun dengan PAS dalam Piagam Muafakat Nasional yang turut ditandatangani oleh Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang pada Himpunan Penyatuan Ummah di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC pada 14 September 2019. Namun Tengku Razali yang pernah dicalonkan oleh PAS sebagai Perdana Menteri Malaysia menyifatkan parti itu seperti pelacur. Beliau juga berkali-kali mengingatkan UMNO agar tidak menyokong Bersatu dalam pembentukan kerajaan Perikatan Nasional. Dalam satu wawancara dengan Sinar Harian pada 7 Julai lalu, beliau menegaskan UMNO adalah parti yang dominan dan mempunyai kekuatan akar umbi dan tidak harus menyokong Bersatu. Banyak orang tidak sependapat dengan saya, tetapi saya rasa apabila kita berbuat demikian, maka kita sudah turunkan kita punya darjat. Kita parti terbesar tertua dalam negara ini. Orang pandang kita ini bukan parti lagi. Kita ini institusi politik, katanya. Beliau juga telah menggesa supaya menteri dan timbalan menteri serta pengerusi syarikat berkaitan kerajaan GLC dari UMNO meletak jawatan serta menarik balik sokongan kepada kerajaan Perikatan Nasional. Namun apa yang diharapkan oleh Tengku Razali itu ternyata sia-sia belaka, umpama mencurah garam kepada luka. Pada 13 September lalu, Timbalan Pengerusi Bersatu Johor Muhammad Nasir Hashim mengumumkan bahawa Perikatan Nasional Johor sudah bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN negeri itu tanpa kerjasama atau penglibatan UMNO dalam pilihan raya umum ke-15 akan datang. Muhammad Nasir Hashim mengkritik pimpinan UMNO Johor dalam kenyataannya. Kita jangkakan Perikatan Nasional Johor akan menang lebih 40 kerusi daripada semua kerusi yang dipertandingkan. Kemenangan ini akan dibantu atas faktor ketidakmampuan Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad menerajui negeri ini, katanya, seperti dipetik Sinar Harian. Sebelum itu pada 8 September bercakap kepada utusan Malaysia, Hasni berkata UMNO tidak dapat memberi muka atau laluan kepada pihak lain untuk bertanding di kesemua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri dalam pilihan raya akan datang. Kita di Johor sudah jelas apabila kita tetap dengan pendirian menghadapi pilihan raya umum ke-15 yang akan datang dengan menggerakkan parti di bawah lambang BN. Malah kerusi-kerusi menang yang ditandingi Barisan Nasional sebelum ini akan terus ditandingi wakil kita.
Termasuk juga kerusi kita menang tetapi berpindah ke parti lain. Susah kita nak berkompromi soal itu. Mungkin ada perkara-perkara yang saya rasa boleh, tetapi untuk kita tidak mempertahankan parti atau tidak menggunakan lambang dacing adalah sukar untuk berlaku di negeri Johor, kata pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor itu. Ketegasan Menteri Besar Johor itu selari dengan pendirian Tengku Razali, tetapi perbuatan pucuk pimpinan UMNO menyimpang jauh dari idealisme beliau. Apapun, rakyat masih ada pilihan gabungan yang lebih baik pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Gabungan Pakatan Harapan jauh lebih mantap berbanding Perikatan Nasional yang bercelaru maupun Barisan Nasional yang dimusuhi bersatu. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Azhar Azizan Harun menjelaskan tindakan menarik balik jemputan untuk Ahli Parlimen Teluk Intan Ngakorming mempengerusikan sementara mesyuarat pada petang Isnin dibuat tanpa tekanan mana-mana pihak. Beliau mengaku menghantar surat menjemput Korming untuk mempengerusikan sementara persidangan Dewan. Tindakan Azhar ini berdasarkan perkara 7/3 peraturan mesyuarat kerana adalah menjadi kuasa beliau untuk meminta seorang ahli dalam kalangan ahli Dewan Rakyat untuk mempengerusikan mesyuarat. Saya sebenarnya tidak didorong atau ditekan oleh sesiapa pun untuk menukar fikiran itu. Saya cuma menggunakan kuasa saya untuk bertukar fikiran, katanya ketika mempengerusikan mesyuarat sebelum sesi perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja. Persoalan ini timbul apabila Ahli Parlimen Kota Melaka Ko Poi Tiong mendakwa ada Menteri Kanan yang menyekat Koming sebagai pengerusi mesyuarat pada hari berkenaan. Isu itu dibangkitkan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Kota Melaka itu yang meminta penjelasan terhadap dakwaan terdapat seorang Menteri Kanan masuk campur urusan yang di-Pertua Dewan Rakyat dan meminta dinamakan Menteri Kanan berkenaan. Laporan ada seorang Menteri Kanan telah sekat speaker daripada mengundang Teluk Intan sebagai speaker semalam. Jadi saya nak tahu, adakah Menteri Kanan tersebut ada dalam Dewan pagi ini? Katanya, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Puchong Gobind Singh Dio turut bangkit dan memohon penjelasan sama ada mesyuarat petang Isnin itu sah atau tidak. Jam 2.30 dan 4 menjadi sah ataupun tidak kerana ada satu surat bertulis daripada speaker yang menyatakan secara spesifik bahawa YB Teluk Intan yang seharusnya mempengerusikan Dewan Rakyat. Azhar menjawab bahawa prosedur itu sah sebab beliau kembali semula untuk mempengerusikan mesyuarat. Perkara 7/3 peraturan mesyuarat Dewan Rakyat Malaysia menyebut pada bila-bila masa mesyuarat bersidang, Tuan Yang di-Pertua boleh meminta seseorang ahli mempengerusikan mesyuarat itu bagi sementara dengan tidak payah diberitahu majlis mesyuarat dengan secaranya, dan ahli yang mempengerusikan ini tetaplah terserah kepadanya semua kuasa-kuasa Tuan Yang di-Pertua sehingga Tuan Yang di-Pertua balik semula mengetuakan mesyuarat. Mengulas mengenai perkara tersebut, pemimpin politik veteran Lim Kit Siang berkata, jawatan kuasa keistimewaan Parlimen harus menyiasat sama ada seorang Menteri Kanan telah menghalang Ahli Parlimen Teluk Intan itu daripada mempengerusikan sesi petang mesyuarat Parlimen Isnin lalu. Bila merujuk kepada cabaran Gobind terhadap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali untuk mengakui bahawa beliau adalah Menteri Kanan yang menyekat Korming daripada mempengerusikan sesi petang mesyuarat Parlimen pada hari terbabit. Tetapi Azmin mengelakkan perkara itu dengan alasan bahawa ketika itu adalah sesi soal jawab. Perkara itu tidak boleh dibiarkan begitu sahaja tanpa jawapan yang jelas, tegas Kit Siang. Menurut Kit Siang, gangguan terhadap keputusan speaker oleh eksekutif mesti dianggap sebagai perkara yang paling serius dan tingkah laku Parlimen yang tidak dapat diterima kerana mempengaruhi darjat dan kedudukan Parlimen serta pelanggaran serius terhadap doktrin pemisahan kuasa yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Sama ada benar atau tidak pengakuan Azhar bahawa beliau tidak menerima tekanan daripada mana-mana pihak, ia tetap mencerminkan sikap tidak profesional beliau sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat yang sepatutnya tahu mengenai peraturan mesyuarat. Justru beliau sewajarnya membuat keputusan yang muktamad dalam sesuatu situasi dan tidak keluk-kelek sebagaimana pemimpin kerajaan. Tidak mengapa untuk jadi fleksibel, tapi jangan jadi spineless atau tiada tulang belakang. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas,
Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.